Silakan duduk saudari, silakan duduk. Forum Remaja, wadah informasi terkini. Forum Remaja, jendela minda berbisi. Forum Remaja, pintu kecemerlangan diri. Forum Remaja, kunci kesuburan rohani. Forum Remaja, wahana ilmu pencetus masyarakat madani. Pendermaan organ kesinambungan hayat insan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang tentunya akan sentiasa gigih melontarkan idea, serta sidang hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskusi dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan hadirin yang diberkati Allah, menurut Pusat Sumber Transplant Nasional, 424,000 bilangan pendaftar pengikrar telah direkodkan sejak tahun 1999 sehingga kini. Bilangan ini amat rendah jika dibandingkan dengan penduduk di negara kita seramai 33 juta pada tahun 2018. Hadirin yang saya muliakan, tentunya hadirin pernah mendengar isu-isu ini, persepsi negatif masyarakat tentang pendermaan organ, pandangan agama tentang pendermaan organ, dan sikap individualistik masyarakat yang enggan mendermakan organ. Isu-isu ini sepatutnya tidak dijadikan alasan kerana seorang penderma mampu memberikan nafas baru kepada 35 orang pesakit. Menyedari hakikat permasalahan ini, kami terpanggil untuk membincangkan satu topik yang bertajuk pendermaan organ kesinambungan hayat insan. Diharap dengan kupasan idea kami nanti, rakyat Malaysia akan menyedari akan peri penting pendermaan organ. Hadirin yang dihormati, sebelum bahtera forum ini saya layarkan dengan lebih jauh, boleh kiranya kita berkenalan dengan ketiga ahli panel jemputan kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, Saudari Raudatul Jannah binti Mahmud. Tinggi lampai orangnya, tinggi lagi ilmu di dada. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Saudari pula bagaimana? Baik saja saudari, terima kasih. Seterusnya di sebelah kiri saya pula, Saudari Nurakilah binti Zainuddin. Terpancar di wajahnya ketegasan dalam melontarkan kata-katanya. Sebentar sahaja lagi. Selamat datang ke arena diskusi ya saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Sama-sama saudari. Hadirin, berganjak pula kepada panel kita yang ketiga, Saudari Nurfatini Farhah binti Irfan. Nampak pemalu tetapi betah berkata-kata. Salam forum buat saudari. Ada-ada saja saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Sama-sama saudari. Dan saya Siti Nuraini Ayuni binti Mak Cengani selaku pengerusi forum anda hari ini akan mengupas tajuk pendermaan organ kesinambungan hayat insan yang memfokuskan 3 skop perbincangan, iaitu definisi konsep pendermaan organ, kepentingan pendermaan organ, dan usaha-usaha untuk menggalakkan masyarakat mendermakan organ. Oleh itu, jangan ke mana-mana ya hadirin. Setialah bersama kami selama 20 minit ini. Baiklah, sebagai mukadimah buat bicara kita pada hari ini ya saudari panel pertama, Ya, saudari pengerusi. apakah yang dimaksudkan dengan pendermaan organ kesinambungan hayat insan? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih saudari pengerusi. Sama-sama saudari. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel dan hadirin yang dikasihi. Menurut ulama terkenal Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pendermaan organ terangkum di bawah satu daripada 3 amalan yang akan memberikan pahala berterusan selepas seseorang itu meninggal dunia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada halaman ke-342, pendermaan ditakrifkan sebagai perihal atau perbuatan memberikan sesuatu dengan ikhlas. Organ bermaksud alat dalam tubuh badan manusia, binatang atau tumbuhan yang mempunyai tugas yang penting. Seterusnya, pada halaman ke-1498,
kesinambungan membawa maksud perihal kelanjutan, keterusan dan bersambungan. Manakala frasa hayat insan bermaksud hidup manusia. Maka pendermaan organ kesinambungan hayat insan, proses mendermakan sebahagian organ atau tisu daripada tubuh badan kita untuk tujuan pemindahan atau transplantasi kepada orang lain yang memerlukan kerana kegagalan atau kerosakan organ atau tisu tersebut demi kelangsungan hidup. Hadirin yang saya hormati, terdapat dua jenis penderma, iaitu penderma hidup dan penderma kadaverik. Penderma hidup hanya boleh menderma satu buah pinggang atau sebahagian hati dan som-som tulang sahaja. Manakala penderma kadaverik ialah penderma yang telah meninggal dunia akibat kematian otak dan kematian akibat jantung berhenti berdegup. Dalam situasi ini, sesiapa pun boleh menjadi penderma kecuali mereka yang tidak penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS, hepatitis B dan C dan sifilis. Kira-kira 25,000 pesakit buah pinggang sedang menunggu proses pemindahan buah pinggang di Malaysia, sedangkan jumlah penderma organ yang bersedia untuk proses pemindahan sangat kecil. Ketua Penyelaras Perolehan Organ dan Tisu Pusat Sumber Transplant Negara, Dr. Omar Sulaiman berkata secara purata, hanya antara 30 dan 40 buah pinggang saja yang ada untuk transplant setiap tahun. Dalam situasi ini, kita tidak boleh menutup mata dan memegakkan telinga. Ya hadirin, tepuk dada, tanyalah selera. Sekian, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari atas kupasan konsep yang begitu jelas dan padat sebentar tadi. Hadirin sekalian, terlerai sudah maksud di sebalik konsep pendermaan organ kesinambungan hayat insan. Diharap dengan kupasan konsep itu tadi, segala kekeliruan dapat kita leraikan. Baiklah hadirin, kita teruskan perbincangan kepada ahli panel kedua, saudari Akila. Boleh kiranya saudari berkongsi dengan para penonton tentang kepentingan pendermaan organ? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Sama-sama saudari. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari pengerusi kerana sudi menjemput saya untuk turut berkongsi pendapat dalam arena forum remaja kali ini. Berbalik kepada soalan yang diajukan, apakah kepentingan pendermaan organ? Hadirin yang dimuliakan, isu pendermaan organ ini wajar diberikan perhatian kerana pendermaan organ boleh menyelamatkan banyak nyawa. Pada tahun 2018, kira-kira seramai 25,000 pesakit, terutama pengidap buah pinggang, terpaksa menunggu sekurang-kurangnya 20 tahun bagi menjalani pemindahan hospital kerajaan disebabkan kekurangan penderma. Situasi ini menyebabkan Malaysia negara paling lama dalam senarai menunggu berbanding negara Eropah dan Asia lain. Pemindahan organ kepada pesakit boleh memberi lebih panjang jangka hayatnya jika mereka mendapat organ yang sesuai untuk mereka. Sepasang buah pinggang boleh menyelamatkan 4 nyawa dan purata seorang penerima organ boleh menyelamatkan 35 nyawa. Menurut kajian yang dilakukan oleh bahagian perangkaan Kementerian Kesihatan Malaysia, antara organ yang paling banyak didermakan sepanjang tahun 2018 ialah kurnia, diikuti buah pinggang dan hati. Jumlah pengikrar minggu kaum didahului oleh kaum Cina sebanyak 39%, Melayu 31%, India 22% dan lain-lain sebanyak 6%. Ya hadirin, keluarga yang kematian ahli keluarga sepatutnya berfikir secara rasional berlandaskan prinsip padan perahu di lautan, padan hati di fikiran, kerana perbuatan mendermakan organ boleh menyelamatkan banyak nyawa. Itu sahaja daripada saya, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Memang benar apa yang saudari katakan. Pendermaan organ dapat menyelamatkan banyak nyawa dan sangat dituntut oleh setiap agama. Malahan, Jawatan Kuasa Fatwa bagi Majlis Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam mesyuaratnya yang pertama pada 23 dan 24 Jun 1970 telah memutuskan bahawa pendermaan organ ini hukumnya harus. Jubir Pahakanan
paha kiri pun terasa juga. Maka kita sebagai rakyat yang prihatin perlulah menghulurkan bantuan kepada orang lain yang berada dalam kesusahan. Baiklah, jika saudari panel kedua berpendapat bahawa pendermaan organ dapat menyelamatkan banyak nyawa, apa pula pendapat saudari panel ketiga? Silakan saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi. Hadirin yang saya hormati, jika kita selidik sehingga ke akar umbinya, pendermaan organ dapat mewujudkan masyarakat yang penyayang. Sebagai analoginya, 2 dasawarsa yang lalu, seorang pemuda yang berani yang bernama Wan Hafizan bin Wan Ismail telah mendermakan sebahagian daripada hatinya kepada seorang kanak-kanak yang bernama Muhammad Afiq Iqmal bin Muhammad Zaini. 2 insan yang berkongsi hati ini terus mensyukuri nikmat kehidupan di atas muka bumi. Peristiwa masyhur kira-kira 20 tahun yang lalu yang menjadi epitomi kemuliaan sesama manusia akan terus memahat sejarah dalam kalangan rakyat Malaysia. Biarpun kedua-duanya tidak lagi sering bersuah, namun secerdas hati bagai mampu menyatukan kedua-duanya. Kemesraan kedua-duanya saat bertemu bak terpupuk dari lubuk hati yang dalam. Pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh pemuda ini memang tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Hadirin yang saya hormati, jika kita melakukan perkara yang baik, jasa baik kita bukan sahaja akan diingati, malah akan diberkati oleh Tuhan. Kerana buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sesekali. Oleh itu, nyatalah bahawa pendermaan organ dapat mewujudkan masyarakat yang penyayang seperti yang ditonjolkan oleh Wiranegara Wan Hafizan bin Wan Ismail. Itu sahaja daripada saya, kembali pada saudara pengerusi. Terima kasih saudari. Teringat saya akan rancangan bersamamu yang disiarkan di saluran TV3 yang membawa slogan "Hulurkan tangan, ringankan beban". Benarlah saudari bahawa pendermaan organ ini dapat mewujudkan masyarakat penyayang. Sifat mahmudah pemuda ini sepatutnya menjadi pendorong kepada insan lain untuk turut melakukan kebaikan kepada insan lain yang bukan daripada darah daging mereka sahaja. Hadirin yang dihormati, kita masih lagi membincangkan topik pendermaan organ, kesinambungan hayat insan. Jangan ke mana-mana dan diharapkan anda dapat terus setia bersama kami untuk merungkai persoalan ini dengan lebih lanjut. Hadirin yang saya muliakan, sebentar tadi ahli panel kedua dan panel ketiga telah mengupas antara kepentingan pendermaan organ yang dapat menyelamatkan banyak nyawa dan juga mampu mewujudkan masyarakat penyayang. Menurut Alexander Graham Bell, seorang ahli sains dan matematik barat, ada mengatakan bahawa setiap masalah pasti ada cara yang berkesan untuk mengatasinya. Oleh itu, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menggalakkan masyarakat mendermakan organ? Apa pendapat saudari panel pertama? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Sama-sama saudari. Pihak kerajaan perlu melaksanakan makinnya efektif untuk menyedarkan orang ramai tentang kepentingan menderma organ kepada pesakit yang amat memerlukan organ untuk hidup kerana asal ditugal adalah benihnya. Pusat Sumber Transplant Nasional telah ditubuhkan pada tahun 1997. Sejak penubuhan pusat itu, daftar pengikrar derma organ negara diwujudkan dan program pendaftaran pengikrar derma organ juga bermula. Jumlah pengikrar dan kesedaran masyarakat di Malaysia ketika itu terlalu rendah dan sokongan dari pihak badan bukan kerajaan amat kurang. Pada tahun 1999, bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pendermaan organ, satu jawatan kuasa bertindak kesedaran awam pendermaan organ kebangsaan dibentuk yang bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program atau promosi pendermaan organ seluruh negara. Kini, kita boleh rasa bangga kerana hasil daripada usaha yang dijalankan selama ini, kesedaran derma organ semakin bertambah baik. Perkembangan ini adalah hasil pelaksanaan pelan strategik kesedaran pendermaan organ Kementerian Kesihatan.
Ya hadirin, antara intipati pelan itu adalah memberikan perhatian kepada generasi muda sebagai sasaran utama kempen. Selain itu, kolaborasi bersama agensi lain, sektor swasta dan individu yang berpengaruh dalam kalangan masyarakat juga diberikan perhatian. Sekian kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih, saudari. Maafkan saya, saudari pengerusi. Ya, saudari. Izinkan saya untuk menambah pendapat saudari pada pertama. Kecil tapak tangan biru kami tadahkan. Silakan, saudari. Selain mewujudkan Pusat Transplant Nasional, kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewartakan bulan Oktober setiap tahun sebagai Minggu Kesedaran Penerimaan Organ peringkat masa aid. Usaha yang dijalankan ini turut mendapat kerjasama daripada pihak swasta. Sebagai contoh, 3 buah hospital pakar iaitu KPJ Puteri, Hospital Gleneagles dan Hospital Regency yang telah menjalankan kerjasama dengan pihak Hospital Sultan Aminah. Hospital yang terlibat telah menyediakan pelbagai kemudahan dan telah menawarkan perkhidmatan penerimaan organ dan proses-proses yang berkaitan. Hadirin yang saya kasihi, majlis perasmian Minggu Kesedaran Penerimaan Organ telah dijalankan di Hospital Sultan Aminah dan telah dirasmikan oleh Timbalan Pegawai Kesihatan Negeri Johor iaitu Dr. Izam Sulaiman. Itu sahaja daripada saya, kembali pada saudara pengerusi. Terima kasih, saudari. Hadirin, dengan adanya semangat kerjasama antara pihak kerajaan dan pihak swasta, umpama seikat bak siring serumpun bak serai, tentu kesedaran masyarakat tentang penerimaan organ akan semakin meningkat. Adakah dengan usaha sebegini boleh menjamin kesedaran masyarakat tentang manfaat yang diperoleh daripada penerimaan organ ini? Menyedari hakikat ini, kita janganlah hanya berpeluh tubuh dan membiarkan isu ini berlarutan. Oleh itu, apa pula pendapat saudari panel kedua? Silakan, saudari. Terima kasih, saudari pengerusi. Sama-sama, saudari. Saya amat menyokong pendapat saudari panel pertama dan ketiga bahawa usaha yang seiring daripada pihak kerajaan dan swasta penting bagi menggalakkan masyarakat untuk mendermakan organ. Media massa seperti surat khabar, radio dan televisyen juga amat diperlukan dengan komitmen yang padu dan bukan sekadar melepaskan batu di tangga. Media massa yang berperanan sebagai penyebar maklumat kepada semua lapisan bolehlah menyiarkan program dan rancangan dari semasa ke semasa bagi menggalakkan masyarakat untuk menderma organ. Biar kita ambil contoh, temu bual dengan seorang penderma yang memerlukan organ bolehlah disiarkan secara menerus. Selain itu, media cetak dan media elektronik haruslah menghaskan satu program untuk menyiarkan maklumat dan berita tentang penerimaan organ. Usaha yang berterusan dan menepati sasaran pasti dapat membuahkan hasil. Jelasnya, rancangan dan program yang giat pasti dapat meningkatkan kesedaran orang ramai tentang penerimaan organ. Itu sahaja daripada saya, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih, saudari. Alangkah bagus sekiranya kita menjadi umpama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dalam mengatasi isu penerimaan organ ini. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Janganlah sudah terhantuk baru terengadah. Hadirin yang saya muliakan, saya sebagai pengerusi dapat membuat kesimpulan bahawa pendermaan organ merupakan kesinambungan hayat insan dengan wujudnya pelbagai manfaat di sebaliknya. Dengan itu, kita perlu menyemarakkan usaha-usaha demi merealisasikan impian setiap pesakit. Ayo rakan-rakan dan hadirin sekalian, dayung sudah di tangan, sampan sudah di air. Jangan berdalih, katakan boleh, bulatkan tekad, kuatkan semangat agar mimpi menjadi realiti. Hadirin yang dikasihi, sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya yang berbunyi, jangan kita membuang masa, kelak menyesal tidak berdaya. Adatnya kita manusia biasa, terkasar bahasa, harap dilupa. Sekian sahaja hadirin untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.